الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسير ولا تؤسر رب تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahabbah, salam ukhwah, salam sejahtera kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh yang sudi sekali lagi bersama dengan Google Meet Rumah Nur Iman untuk membimbing bacaan Yasin, doa dan tazkirah dari kisah Al-Quran yang berusaha Puan Hajian Rosniati Mansur bersama dengan tim Gubernur Iman yang telah menyediakan platform untuk kita berkuliah pada pagi ini. Yang dirahmati, dikasihi seluruh penyinta ilmu yang tidak jemu-jemu untuk bersama dengan Google Meet Gubernur Iman bagi mengimarahkan kuliah subuh setiap pagi. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dirafakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dan rahmatnya. Kita dipanjangkan umur yang berakah, dipilih untuk berada di Taman Ilmu pada pagi ini. Alhamdulillah, kita terus bersyukur ke atas nikmat yang telah dikurniakan dan setiap langkah kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ahli keluarga baginda, bagi memohon keberkatan bagi majlis kita pada pagi yang penuh barakah ini. Marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kuliah kita pada pagi ini mendapat rahmat, keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dipayungi oleh para malaikat bersama kita di Taman Ilmu pada pagi ini, insya-Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kita terus panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan menganugerahkan kesembuhan, penawarnya kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit. Mudah-mudahan diberi kesabaran kepada yang diuji, dimudahkan segala urusan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa ke atas tiap sesuatu. Syafaqallah syifaan adilan untuk Wan Aisyah anda, Ustazah Hanisun binti Mat Hanifah, Hajah Hanizah binti Mat Hanifah, Muhammad Syahir bin Katmin, Maimunah Muhammad Hashim, Awadania Muhammad Aziz, Nur Asikin Lajis Elais Aziz, Latifah Husin, Zahra Husin, Muhammad Faiz Muhsin, Roslinda Muhammad Yusuf, Rosilawati Syarif, Roslinda Amrul Razak, Siti Nur Zalizawati, Amran, Nun Nasnina, Abu Nasir, Khairul Bari Harun, Ismail Muhammad Yunus, Najah Abdul Rahman, Jarohaiza Haji Ahmad, Sofian Ahmad, Siti Hawa Abdul Rahman, Azihan Mat Saman, Nisah binti Hashim, Nurul Asilah Muhammad Yusuf, Samir Husaini Muhammad Yusuf, Sazwan Husaini Muhammad Yusuf, Muhammad Azri Husaini, Muhammad Yusuf bin Haji Omar, Zahara binti Muhammad sekeluarga, Munawarah binti Abdul Sabhi, Tati Sharifah binti Zain, Siti Rahimah Ja'far, Farhida Faryati Abdul Ghafar, Tengku Razila, Tengku
Azman, Zarina Sultan, Kasim bin Abdul Rahman, Emilia Nur Raisya, Muhammad Izzat Nur, Latifah Ismail, Nur Madiah Mukhtar, Hamudah Hasan, Muhammad Zarif Idlan Abu Nasir, Mahani Arsyad, Hajah Halus binti Husin, Rashidah Nur binti Muhammad Hanifah, Waslan Sa'ad, Yusuf bin Aman, Cik Nulia binti Hashim, Jamnah binti Azihan, Muhammad Ruzaini Muhammad Din, Rahaya Kamarudin, Halimatus Sa'diyah binti Ahmad, Salim bin Ranggas, Farhana Syafrika binti Abdullah, Hajah Kartini, Haji Abdul Rahman, Haji Rusli bin Haji Saleh, Masnah binti Muhammad Said, Muhammad Khalif Qayyim bin Nishamuddin, Rogayah Bani Amin, Muhammad Amirul Hakim, Fatimah Syahbuddin, dan hari ini kita turut mendoakan kepada Muhammad Nur bin Yub di ICU disebabkan oleh komplikasi buah pinggang. Jadi kita doakan kepada semua juga yang tersenarai sebanyak 193 orang. Mudah-mudahan Allah berikan syifa yang sempurna, dimudahkan segala urusan. Dan kepada para jemaah yang hadir pada pagi ini, sekiranya diuji juga dengan pelbagai penyakit, berbagai masalah. Mudah-mudahan asbab kita berada di halaqah ilmu dengan membaca kalamullah, berdoa bersama Al-Fadil Ustaz. InsyaAllah Allah permudahkan segalanya untuk kita diberikan sifat yang sempurna. InsyaAllah. Majlis kita diteruskan dengan mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Eliin Aminin bin Muhammad Saleh untuk memimpin bacaan Yasin, doa dan seterusnya menyampaikan tazkirah kisah-kisah dari Al-Quran. Dengan segala bangga dan sukacita dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan wa jannibna ittiba'ah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita syukur pada pagi ni, alhamdulillah semuanya sihat, dapat bangun, dapat bersihkan diri, syukur alhamdulillah. Dan kita mohon supaya Allah jadikan kita ni orang yang tidak bosan memuji Allah, orang yang tidak jemu memuji Allah, orang yang tidak rasa susah keberatan menyebut nama Allah. Mudah-mudahan kita ni senang bila menyebut nama Allah. Mudah-mudahan kita ni rasa lega, rasa tenang apabila banyak menyebut tentang nikmat Allah. Kita jadi orang yang lebih, jiwanya lebih tenteram apabila kita dapat menyebut tasbih, tahmid, menyebut takbir, menyebut tahlil. Mudah-mudahan kita ni disenangkan hati kita, disenangkan lisan kita, disenangkan lidah kita untuk sentiasa basah berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, tunjukkan saya perkara yang dapat saya amalkan selain daripada banyak tuntutan yang ada, selain daripada banyak perintah yang ada. Lalu Rasulullah kata apa? Pastikan sentiasakan basahi lidahmu dengan zikrullah. Jadi bila kita belum mampu untuk sepanjang masa menyebut nama Allah, tapi Allah mampukan kita untuk bersama dengan gema nur iman di pagi hari, di awal hari, sebagai asbab kita menyebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang ada sambil mendengar sebut Alhamdulillah, 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 syukur kepada Allah. Semoga mudah-mudahan dengan sebab syukur kita, Allah tambahkan nikmatnya ke atas kita. Allah kekalkan nikmat baik yang sedia ada dengan kita. Dan mudah-mudahan insya-Allah Allah berikan gantian yang baik dengan sebab hilangnya sebahagian nikmat daripada kita, insya-Allah dengan gantian yang lebih baik. Tenang-tenang sahaja. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita jalan kebaikan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Dulu ada satu ketika Nabi dengan para sahabat, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Uhaddithukum hadithan fahfadhuhu." Kata Rasulullah, dengar sini, aku nak ceritakan kepada kamu satu
perihal satu cerita dan hendaklah kamu jaga elok-elok dan beri tumpuan. Rasulullah bersabda, innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya hanya saja dunia ini ada empat jenis manusia, empat grup, empat keadaan. Yang pertama kata Rasulullah, abdin razaqahullahu malan wa ilman. Ada grup yang pertama kata Rasulullah, seorang hamba yang Allah berikan dia ilmu dan harta. Ilmu yang dimaksudkan sini ilmu agama. Diberikan ilmu agama, diberikan harta. Maknanya dia ni orangnya banyak duit, banyak kebun, banyak kemampuan, banyak yang namanya pemilikan. Pada masa yang sama ada kesedaran ilmu. Lalu apa terjadi? Rasulullah bersabda, yang dia ni dengan ilmu dan dengan harta yang dia miliki, fayattaqi fihi rabbahu. Dia menjaga takwanya kepada Allah dalam urusan harta. Wa yasilu bihi rahimahu. Dan dia gunakan harta dia untuk dia jaga silaturahim. Belanja mak ayah dia jaga, adik-beradik susah dia tolong. Pada masa yang sama ada anak saudara nak sambung belajar, dia bantu. Apa sajalah yang berkaitan dengan silaturahim. Ada nak buat family day, dia pergi dia sponsor. Dia ada duit, dia ada kemampuan dan dia tak ada keberatan untuk belanjakan duit dia, harta dia pada urusan menjaga silaturahim. Dan kemudian wa ya'lamu anna lillahi fihi haqqan, dia tahu bahawa ada hak Allah dalam harta dia. Rasulullah bersabda, hadza, yang orang grup pertama ni, bi afdalil manazil, besok dekat akhirat dia adalah kedudukan dia amat tinggi di sisi Allah. Yang kedua, abdin, seorang hamba pula, razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Ada juga seorang hamba, kata Rasulullah, kat dunia ni, dia diberikan ilmu, yakni kefahaman agama yang baik, orangnya soleh, tapi Allah tak bagi dia harta. Doanya banyak tapi miskin. Dia ni mengajar, mungkin guru, mungkin orang soleh, mungkin ahli ibadah, tapi duitnya tak berapa cukup. Serba tidak ada, tetapi bukanlah terlalu fakir. Tapi maknanya taklah. Dia tengok orang sponsor keluarga, dia tengok orang belanja mak ayah pergi umrah, dia ingin buat. Tapi dia tak ada duit. Dia tengok orang belanja sana, belanja sini keluarga, cuti sekolah pergi ke sana, pergi ke sini. Jalin silaturahim dengan hartanya, maka dia tengok hati tu ingin sangat nak buat. Tapi pada masa yang sama dia tak ada kemampuan. Tapi kata Rasulullah, wa huwa shadiqun niyah, tapi dia ada niat yang baik. Iaitu apa niat dia? Niat dia kata, lau anna limalan, kalaulah aku memiliki harta, la amiltu mithla fi'li amali fulanin. Kalaulah aku ada duit, kalaulah aku ada harta, dalam hati dia berkata, aku ingin sekali nak buat seperti orang yang nombor satu tadi. Lalu Rasulullah bersabda, wa huwa biniyatihi, dengan sebab ikhlas tulusnya niat dia tu, walaupun duit tak ada, sampai ke meninggal duit tak cukup dan duit tak ada. Lalu Rasulullah bersabda, fa ajruhuma sawa. Pahala bagi kedua-dua orang ini besok di akhirat sama saja di sisi Allah. Kerana niat yang baik. Jadi pada pagi ini mudah-mudahan kita masuk dalam kumpulan pertama, kita masuk juga dalam kumpulan yang kedua sekiranya ada. Dan mudah-mudahan semuanya masuk dalam kumpulan yang pertama, iaitu memiliki harta, memiliki ilmu agama, tetapi dengan harta ada 3 dia buat. Yang pertama taqwa, yang kedua jaga silaturahim, yang ketiga ialah menunaikan hak Allah dalam harta kita. Ada kumpulan yang ketiga kata Rasulullah sebelum kita baca surah Yasin ni. Kumpulan yang ketiga macam mana? Abdin, seorang hamba, razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Ada seorang hamba Allah bagi dia harta tapi Allah tak bagi dia kesedaran agama. Dia tahu agama tapi tidak ada kesedaran. Wala yattaqi rabbahu fihi, dan dia tak bertakwa kepada Allah dalam urusan hartanya. Satu. Wala yasilu bihi rahimahu, dan dia tak jaga hubungan silaturahim. Duit banyak tapi bila balik raya jumpa adik-beradik, dia buat tak kisah dia abang dia susah. Dia buat tak kisah je adik dia susah. Dia buat tak kisah je anak saudara dia tak cukup makan. Dia buat tak kisah. Malah dia berbangga pula dengan harta yang dia ada. Malah dia memandang rendah pula dengan adik-beradik dia. Itulah engkau dulu tak habis belajar. Itulah engkau dulu aku suruh buat macam ni engkau tak nak.
Itulah engkau dulu. Itulah engkau dulu. Kerana sekarang dia memiliki harta. Kerana sekarang dia mempunyai, bila balik kampung dia ada kemampuan besar, maka ketika itu dia tak menjaga silaturahim. Wala ya'lamu anna lillahi fihi haqqan, tapi dia tak ambil berat. Sebenarnya dalam harta dia ada hak Allah. 3 benda dia buat kesalahan. Rasulullah kata hadza bi akhbathil manazil. Yang ini kedudukannya di akhirat nanti yang paling jijik, yang paling kotor sekali. Akhbath, yang paling kotor, yang paling jijik sekali kedudukan. Walaupun dekat dunia dia tunjuk dia kemewahan dia, kesenangan dia, tapi 3 perkara dia tak buat. Dan golongan yang keempat, yang ini paling kesian sekali, iaitu abadin lam yarzuqhu malan wala ilman. Ada juga seorang hamba dekat dunia ni, Allah tak bagi dia ilmu, Allah tak bagi dia harta. Wa huwa yaqul, tapi dalam keadaan dia miskin ni, pada masa yang sama dia tak ada ilmu agama, tak ada kesedaran, dia niat dalam hati betapa dia cemburu tengok orang-orang yang sedap buat dosa. Dia rasa jealous tengok orang-orang yang enjoy dengan dunia. Dia rasa macam geram je tengok. Dia rasa macam cemburu, jealous dia. Dia rasa macam, kalaulah aku dapat buat macam orang tu, kalaulah aku dapat berfoya-foya dengan perempuan macam orang tu, hati dia tak cakap dengan lisan. Dan dia cakap dalam hati dia, lau anna li malan, kalaulah aku ada harta, la amiltu mithla amali fulanin, aku ingin buat seperti mana orang itu lakukan. Lalu Rasulullah bersabda, wa huwa biniyatihi, dengan sebab niatnya sebenarnya begitu, maka wa wizruhuma sawa, maka dosa kedua-duanya, yang nombor 4 dengan nombor 3 sama sahaja nanti besok di akhirat. Jadi pagi ni banyakkan niat yang baik. Sama ada kita ada harta ataupun kita tidak ada harta, tetapi mesti ada ilmu agama dan kefahamannya. Kerana dengan sebab yang sedemikian, insya-Allah Allah akan berikan kita bahagian yang baik. Dan terima kasih kepada semua yang telah memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi, berterusan istiqamah kepada Gema Nur Iman. Mudah-mudahan insya-Allah Allah berikan pembalasan yang sebaik-baiknya, ganjaran yang semewah-mewahnya di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Pagi ini bersempena dengan musim cuti ini, tahniah dan terima kasih yang setia bersama pada selepas subuh. Pagi-pagi kita dah dengar hadis Nabi, bicara kalimah daripada kekasih hati kita, iaitu Rasulullah. Pagi-pagi lagi kita dah membacakan firman Allah. Kita cakap dengan diri kita, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada ini yang Allah kurniakan kepada kita selain daripada dapat membaca firman Allah, mendengarkan kalam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena nasihat kat diri kita sendiri. Masing-masing cakap pada diri kita sendiri, apa lagi keindahan yang kita nak selain daripada ini? Kita akan meninggalkan dunia dan kita sedang mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seseorang itu dia cukup tahu betapa cepatnya orang akan melupakan dia setelah dia meninggal dunia, nescaya dia tidak akan mencari redha sesiapa pun di dunia ini melainkan dia mencari redha Allah. Kalaulah kita tahu bahawa lepas kita meninggal nanti, orang akan sekejap je, dalam tempoh yang amat singkat akan lupakan kita. Dalam tempoh yang singkat, kita dalam keadaan apa pun, majoriti akan cepat melupakan kita. Majoriti akan cepat melupakan kita. Yang kita inginkan perhatian, inginkan sanjungan, inginkan penghargaan tu, itu semua antara kumpulan yang mungkin saja sangat cepat melupakan kita setelah kita masuk ke kubur nanti. Oleh kerana itu, satu-satunya yang tidak akan mensia-siakan amalan kita, satu-satunya yang mana dia akan memberi pembalasan yang sebaik-baiknya, meletakkan harga yang sebenar-benarnya, memberikan hisab yang setepat-tepatnya, memberikan ganjaran yang seberbaloinya, hanya satu saja, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita usahakan cari redha Allah Subhanahu wa taala, kerana itulah yang menjadi buruan kita. Memang kita kena luruskan cara fikir kita sebelum kita baca ni. Sebab tu saya ajak sebelum kita baca ni, kita bawa fikir dulu. Bila kita bawa fikir, kita bawa muhasabah,
Nanti masa kita baca tu, bacalah dengan penuh kesungguhan, bacalah dengan penuh penghayatan, bacalah dengan penuh keinsafan. Betapa ini adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, semoga kita dapat sempurnakan dan dapat ambil manfaat daripada anugerah yang Allah berikan kepada kita. Yang kita dapat baca Quran pagi-pagi ni, ini anugerah Allah. Anugerah Allah. Bukan sebab kita, bukan sebab kealiman kita, bukan sebab kewarakan kita, bukan sebab kita, bukan semata-mata kerana kealiman kita, kewarakan kita, bukan. Tapi hakikatnya sebenarnya anugerah Allah bagi pada kita. Anugerah Allah anugerahkan kita sudi nak baca Quran. Allah anugerahkan kita kelapangan masa dan kesihatan. Ini semua anugerah Allah. Kita tak boleh sombong, tak boleh angkuh. Kalau seseorang itu merasakan dia tu baik dengan amalannya, maka ukurlah baik dia tu paling lama 70 tahun. Itu pun kalau hidup 70 tahun, sepanjang 70 tahun tu baik. Sedangkan kebaikan yang Allah akan balas tu kekal selama-lamanya di syurga. Mana ada bandingannya 70 tahun ibadah kita dengan nak masuk kekal dalam syurga. Tak ada bandingannya. Itu belum kira hakikat satu hari di akhirat nanti dalam syurga berapa ribu tahun di dunia. Amalan kita sebenarnya stok kecil je, tak ada apa-apa sebenarnya. Itu kalau 70 tahun ibadah. Dalam 70 tahun tu, entah mula umur berapa baru fikir ibadah. Itu pun umur berapa pun banyak habis pergi tempat lain aja. Ibadah tu adalah sikit-sikit. Setelah begini. Jadi kita tak nak bawa kesombongan diri dan keakuan diri ketika beribadah kepada Allah. Sebenarnya terasa lebih hina kita di sisi Allah kerana sikitnya ibadah kita. Marilah sama-sama kita membacakan surah Yasin. Ikhlaskan hati kita lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Semoga Allah terima amalan kita insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih ya Allah nikmat yang kau berikan kepada kami saat ini, nikmat yang telah pun kau berikan selama ini. Ya Allah, terima kasih ya Allah, pagi ini kau berikan lagi peluang kami bernafas, kau berikan peluang kami untuk menikmati nyawa, kau berikan peluang untuk kami menikmati kesihatan, kelapangan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah atas nikmat yang telah kau berikan. Nikmat dapat menyebut nama-namamu ya Allah. Nikmat dapat mengingatimu ya Allah. Nikmat dapat membesarkan keinginan akhirat kami ya Allah. Nikmat dapat membacakan ayat Al-Quran. Nikmat dapat mendengar kalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat dapat mengingat pesan-pesan kebaikan. Nikmat dapat mendoakan saudara-saudara kami ya Allah di kalangan kaum muslimin. Nikmat dapat berinfak ya Allah. Nikmat dapat memberikan sedekah dan sumbangan ya Allah. Ya Allah, nikmat dapat mengingati ya Allah tentang dosa-dosa kami, kesilapan kami, kekurangan kami.
nikmat dapat mendoakan sahabat kami, keluarga kami, kenalan-kenalan kami yang sedang dalam keadaan yang tidak sihat, diuji dengan pelbagai bentuk cabaran, ujian, rintangan dan penyakit. Kami mohon kepadamu ya Allah dengan berkat waktu duha, dengan berkat di awal hari, dengan berkat pengajian Al-Quran, dengan berkat majlis ilmu, apalah kiranya Engkau berikan afiat dan kesembuhan untuk semua sekali orang-orang yang kami doakan, termasuk diri kami yang sedang berdoa. Ya Allah, utuskanlah para malaikat yang turut mendoakan kami ya Allah, seperti mana yang Engkau jaminkan di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang itu mendoakan saudaranya tanpa pengetahuannya atau di kejauhan keadaannya, maka malaikat akan berkata, Amin, walaka bimislin. Ya Allah, perkenankanlah doa orang ini dan bagi kamu yang berdoa seumpama itu kebaikan yang juga Allah akan berikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sihatkanlah sendi-sendi kami, otot kami, tulang kami, darah kami, urat kami, untuk kami mengabdikan diri dan beribadah kepadamu ya Allah. Ringankan hati kami, ringankan lisan kami untuk sentiasa rajin menyebut namamu ya Allah. Betapa nikmatnya kehidupan orang-orang soleh sebelum kami ya Allah. Mereka merasakan kelazatan menyebut namamu dengan lebih banyak berbanding menyebut akan makhluk-makhlukmu. Manakala kami masih lagi banyak bukan sahaja menyebut nama makhlukmu, malah kami terlalu banyak mengingati makhlukmu berbanding dengan mengingatimu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemampuan kepada kami untuk memperbaiki ihwal dan juga kelemahan diri kami. Kami berjanji sedaya upaya kami akan tunaikan sepatutnya apa yang patut kami tunaikan. Sedaya mungkin, semampunya, seboleh mungkin. Kami ingin laksanakan segala tanggungjawab kami, namun kami menghadapi kelemahan, kekurangan, kealpaan dan kelalaian. Mohon kau ampunkanlah dosa-dosa kami semua ya Allah. Berikanlah nikmat yang sebaik-baiknya dapat kami gunakan untuk kebaikan dunia dan juga akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya Allah Rabbi. Syukur, Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya yang baru masuk, yang baru tiba, yang baru sahaja dapat masuk-masuk je. Dah dimulakan surah Yasin. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Kedatangan anda, kehadiran anda, keikutsertaan anda, semuanya dialu-alukan, memeriahkan, mengimarahkan. Alhamdulillah. Terima kasih yang share, yang ingatkan kawan-kawan. Mudah-mudahan urusan pagi kita lancar insya-Allah. Pagi-pagi ni, dalam banyak-banyak benda, benda apa yang ramai orang pandai buka tapi tak pandai tutup? Ramai orang dia pandai buka tapi dia tak pandai tutup. Tak ada orang pandai tutup. Dalam banyak-banyak benda, apa benda yang ramai orang, budak-budak pun pandai buka, orang tua pun pandai buka, tapi nak tutup tak ada yang pandai. Apa dia? Ya Allah. Macam kalah je pagi ni, diam je semua. Ya Allah, kemenangan yang nyata semakin hampir. Telur Ya. Ustaz, telur. Alamak, Ustaz. cepatnya Baik, dia tahan. Alhamdulillah. Cepatnya dia tahan. 1-0 lagi lah Ustaz ni. Cepat-cepat dia type tu dekat Google punya. Ustaz, nak balas balik satu boleh? Apanya? Minta izin. Dalam banyak-banyak bunga apa tak ada tangkai? Bunga apa tak ada tangkai? Ya. Bunga tayar. Kan. Bunga tak ada tangkai. Bunga tak ada tangkai Cepat jemaah, tolong Ustaz. Bunga hati. Bunga hati. Bunga api tak? Bunga api. Bunga hati. Bunga rampai. Bunga rampai tak ada tangkai. Ya Allah.
Bunga rampai. Oh, Ustaz sebab hari kan tu Ustaz tak jawab. Kawan kata kalau anak kembung Ustaz buat apa? kalau anak kembung, Hmm. kalau anak kembung sapu minyak Yuyi lah. Habis nak buat macam mana? Kalau anak kembung Okey, yang ni bagi markah penuh lah, betul lah tu. Betul ke? Mana ada markah penuh? Kalau Salah kahwin tu Ustaz. Ustaz. Kalau Allah. bonda Nak Ustaz kembung kalau anak goreng. kembung. Ikan Kalau ikan anak kembung kembung. bonda goreng sedap Ustaz. Ya ke? Ya Allah Rabbi. Anak kembung tu sedap manis kalau kita goreng Ustaz. Kisahnya. Betul, tepat ke? Masya Allah. Dah lepas dah jawab dah. Rupanya yang lain lebih banyak modal dia daripada yang tanya Oh, bagus betul lah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Syukur ceria kita di pagi hari Terima kasih mudah-mudahan Ustaz. Selingan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik-baik, segar-segar. Ustaz, Dan ya saya. yang Ustaz cakap tadi apa jawapannya? Telur? Apa? Telur. Telur. Ramai orang pandai buka, tapi bila dah buka tu tak reti nak tutup balik. Betul lah. Dia dah pecahkan telur tu kan, budak kecil pandai. Orang yang tak berapa dah kecil pun pandai juga. Tapi nutup balik tu tak ada siapa yang pandai. DNA je mandai. Baik, hari tu kita ada cerita sikit tentang berkenaan dengan fahaman pada hari yang lalu lah. Ya, hari Rabu yang lalu. Ini sambungan sikit lah, saya nak cerita sikit ni tentang fahaman yang kita sebut dengan nama Syiah lah. Fahaman Syiah ni insya-Allah di kalangan kita ni tak adalah yang mengikut. Cuma sedikit kita ambil berat tu sebagai ilmu di peringkat awal. Pada masa yang sama, kita kena faham juga ada persamaan secara zahir antara kita dengan fahaman Syiah. Tapi bukan bermakna bila sama, dia sama sepenuhnya. Tidak. Contoh kalau kita menyambut hari Ashura, orang Syiah juga menyambut hari Ashura. Jadi ada orang jahil mengatakan kita dengan fahaman Syiah tu sama. Sama macam mana? Sama kerana kedua-duanya menyambut hari Ashura. Tak bolehlah kita orang jahil tu kata macam tu. Sebab kita menyambut hari Ashura ada sebab yang tertentu, ada cara tertentu. Orang Syiah menyambut hari Ashura ada sebab yang lain, ada cara yang lain. Jadi kalau semata-mata zahir tu sama, tak bolehlah kita terus kata bahawa dia adalah ajaran yang sama. Macam itulah dia punya cerita dia. Baik. Ini ada kes, ada satu catatan dalam satu kitab namanya Bughyatul Mustarsyidin. Kitab masyhur lah dalam mazhab Imam Syafi'i. Lalu disebutkan dalam kitab ini ada disebutkan permintaan fatwa kepada Imam As-Sayyid Abdullah bin Umar bin Abi Bakr bin Yahya, iaitu tentang hukum sebahagian orang Islam di India dulu ni, zaman-zaman dulu ni, pada tahun 1800 lebih Masihi, dan ada sebahagian orang Islam di tanah Jawa, di rumpun Melayu di Indonesia, yang mengamalkan satu majlis, satu pesta, satu sambutan namanya Ya Husain, Ya Husain. Baik, kita ni sayang Sayyidina Husain. Kita ini wajib mencintai ahli keluarga Nabi. Salah seorang daripadanya ialah Sayyidina Husain. Tapi yang dimaksudkan Ya Husain kat sini bukan kerana sayang keluarga Nabi. Bukan kerana sayang cucu Nabi. Tapi dia ada pesta khas. Pesta dia macam mana? Pesta dia melahirkan rasa kesedihan, kemudian menangis-nangis, kemudian meratap-ratap, pada masa yang sama mencela-cela, memaki-maki orang-orang yang dilihat sebagai memusuhi Sayyidina Husain ataupun digambarkan seumpama itu. Jadi tradisi ritual begitu dilakukan pada hari Ashura. Jadi walaupun dilakukan pada hari Ashura,
bersempena dengan hari Ashura yang kita di kalangan ahli sunnah wal jamaah pun mengingati dan menyambutnya, tetapi tetap juga apa yang dilakukan oleh Syiah tu hakikatnya tak sama dengan apa yang kita buat. Sebab kita buat, kita kenang, kita ingat bahawa memang betul dalam catatan sejarah cucu Nabi ni dibunuh pada hari Ashura. Tentang tarikhnya tak ada masalah. Tentang sayangnya kepada cucu Nabi tak ada masalah. Tapi dia ada tradisi meratap. Tradisi bersedih-sedih dan mencela-cela pula. Ketika itu, perbuatan tersebut dikira sebagai bid'ah yang tercela. Bid'ah maknanya sesuatu yang baru, yang tercela kerana bertentangan dengan syarak. Bid'ah tak semuanya tercela. Sebelum ni pun saya dah cerita. Ada bid'ah yang terpuji. Contohnya apa? Contohnya masa i'tidal, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Kita tambah dengan bacaan hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Yang itu bid'ah juga, tapi tak tercela. Contoh bid'ah yang tak tercela antaranya ialah apa? Mengumpulkan Al-Quran 30 juzuk. Zaman Nabi tak ada kumpulkan Quran secara tulisan 30 juzuk, tapi dia bid'ah yang dibuat pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Yang itu bid'ah yang terpuji. Bid'ah juga Nabi tak pernah buat, terpuji. Contoh ketiga, solat tarawih secara berjemaah di bulan Ramadan di masjid. Rasulullah tak pernah buat. Solat tarawih qiyam Ramadan berjemaah di masjid, Nabi tak pernah buat. Kumpulkan tak pernah. Orang yang pertama buat adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ahli syurga, sahabat Nabi. Maka kita masukkan itu dalam kategori bid'ah, tapi bid'ah yang terpuji. Itu yang saya sebut 3 contoh ni. Satu di zaman Rasulullah, kedua di zaman Sayyidina Abu Bakar, ketiga di zaman Sayyidina Umar. Contoh keempat, bid'ah terpuji, contohnya ialah sambutan memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab disebut Maulidur Rasul. Maulidur Rasul ni dikatakan orang yang pertama buat bukan Sayyidina Abu Bakar, memang. Bukan Sayyidina Uthman, memang. Bukan Sayyidina Umar, memang betul. Dikatakan seorang raja, Raja Muzaffar Al-Kaukabri. Dikatakan dalam sebahagian kitab sejarah, orang pertama yang buat sambutan Maulidur Rasul, nama dia Malik Muzaffar Al-Kaukabri. Dikatakan dia orang pertama bila sampai saja Maulidur Rasul, dia kumpulkan orang ramai, dikumpulkan para ulama untuk mengingati hari kelahiran Nabi dengan selawat, dengan puji-pujian, dengan majlis ilmu. Dan kemudian beliau sebagai seorang raja di wilayah Irbil dekat Iraq satu ketika dulu, dia menjamu rakyatnya dengan makan makanan. Jadi bid'ah-bid'ah yang seperti itu tidak ada unsur perkara haram di dalamnya. Jadi disebut sebagai bid'ah terpuji. Dan di dalamnya semua menepati syarak. Manakala yang kita sedang papar kat depan mata kita sekarang ni, majlis tradisi Ya Hussein, Ya Hussein, yang pernah dibuat di India dan juga tanah Jawa satu ketika dulu, dalamnya inti dia lain. Dalamnya marah-marah, dalamnya mencela-mencela, dalamnya sampai mengutuk-ngutuk, dalamnya meratap-ratap. Ketika itu, ulama pun keluarkan fatwa. Apa dia? Tengok tulisan warna merah ni. Tradisi ritual Ya Hussein di daerah India dan Jawa yang dilakukan pada hari Ashura ataupun sebelum hari Ashura ataupun dia ada buat sambutan sesudah hari Ashura adalah satu perbuatan bid'ah tercela yang sangat diharamkan. Pelakunya, orang yang melakukannya adalah orang-orang fasik, orang-orang sesat dan menyerupai perbuatan kaum Syiah Rafidah dan juga Nasibi. Jadi ini satu contoh bahawa adanya tradisi tersebut. Tapi tradisi ni di tempat kita alhamdulillah tidak ada, tapi bukan mutlak tidak ada. Dulu pernah ada cubaan untuk mengadakannya, tapi dapat diatasilah
Jadi maknanya kita dengan Syiah sebenarnya tak sama. Walaupun secara zahir kedua-duanya mengingati hari Ashura. Baik, kita nak kena faham sedikit dekat sini. Apakah definisi Syiah? Supaya kita jangan ingat Syiah tu maknanya sembahyang sujud atas batu. Sembahyang sujud atas batu ni mungkin Syiah, mungkin juga tidak. Cuma tanda-tanda dia biasanya begitu. Tapi kan tak mesti kan? Sebab ajaran akidah ni berdasarkan kepada apa? Dia punya pegangan dia, pendirian dia. Bukan mesti pada zahir dia. Tapi zahir tu sebagai tanda yang memberi isyarat kemungkinan besar fahaman dia adalah fahaman Syiah. Contohnya. Baik, dari segi bahasa, perkataan Syiah tu bererti pengikut, kumpulan ataupun pendukung. Bahasa Arab disebut Syiah. Syiah tu bukan fahaman Syiah. Asalnya maknanya pengikut. Kalau maknanya saya ni ada pengikut, maknanya saya ada Syiah saya sendiri. Orang lain pun dia ada Syiah dia sendiri. Maknanya dia ada pendukung dia, kumpulan dia, penyokong dia. Itu secara bahasa Arab. Tapi secara istilah, bila dah disebut dalam ilmu akidah, Syiah bererti orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali secara khusus dan berpendapat bahawa Sayyidina Ali sahaja yang berhak menjadi khalifah dengan ketetapan nas serta wasiat dari Rasulullah. Ini makna Syiah yang biasa kita sebut. Kalau orang yang mendukung Sayyidina Ali, saya mendukung Sayyidina Ali. Tapi Syiah bukan. Syiah dia mendukung Sayyidina Ali secara khusus. Maknanya Syiah saja yang dia khususkan. Dia sokong. Lain semua dia tak sokong. Abu Bakar tak sokong, Omar tak sokong, Osman tak sokong. Yang itu ada bermakna dia fahaman Syiah. Tapi kalau mendukung Sayyidina Ali, menyokong Sayyidina Ali, itu ahli sunnah. Kerana ahli sunnah menyokong Sayyidina Ali, menyokong juga Sayyidina Osman, menyokong juga Sayyidina Omar, menyokong Sayyidina Abu Bakar. Kita empat-empat khalifah, semua kita sokong. Itu maknanya ahli sunnah wal jamaah. Syiah macam mana pula? Orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali secara khusus. Sayyidina Ali saja, khas, khusus kat dia saja. Lain tak nak sokong. Dan, ada dan kat sini. Dan Syiah ini berpendapat bahawa hanya Sayyidina Ali saja yang berhak menjadi khalifah. Kerana ada ketetapan nas. Nas tu maknanya hadis ataupun Quran. Dan wasiat dari Rasulullah. Yang ini kita tak kata macam tu. Kita tak kata Sayyidina Ali saja yang berhak menjadi khalifah. Kita tak kata. Kita kata apa? Yang kita kata apa? Sayyidina Abu Bakar adalah khalifah pertama, dia memang selayak-layaknya. Sayyidina Omar, dia adalah khalifah kedua, dia pun juga selayak-layaknya. Sayyidina Uthman, dia adalah khalifah ketiga dan dia selayak-layaknya. Dan Sayyidina Ali juga layak, selayak-layaknya. Mengikut susunan yang ada, iaitu sebagai khalifah yang keempat. Jadi kan beza kat situ. Tak bolehlah satu orang tu sayang Sayyidina Ali, ni Syiah ni. Jangan macam tu. Sayang, kita pun sayang. Atau ada seorang dia suka kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dia kata atuk kami, ataupun dia kata orang yang kami cintai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tak bolehlah kata semata-mata dia sayang Sayyidina Ali terus jadi Syiah. Kerana hak menyayangi Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, itu juga asalnya adalah milik ahli sunnah wal jamaah. Sebenarnya milik kita. Cuma mereka hanya mengkhususkan dan mengeksploitasi keadaan itu. Baik, mereka berkeyakinan bahawa hak imamah, hak menjadi pemimpin tidak boleh terkeluar daripada keturunan Sayyidina Ali. Maknanya kalau jadi pemimpin mesti hanya daripada keturunan Sayyidina Ali saja. Itu dia punya keyakinan. Kita tidak. Maknanya menggunakan syura. Syura maknanya mesyuarat, perbincangan, kesepakatan. Siapa yang patut jadi khalifah? Jadi apabila imamah, kepimpinan itu tidak berada dalam genggaman keturunan Sayyidina Ali, bererti ada kezaliman dari pihak lain dan imam atau
imam yang berhak sedang menerapkan konsep taqiyah, iaitu berpura-pura. Jangan nampakkan penentangan kita, tapi sebenarnya kita membenci mereka. Macam itulah. Kalau dia melihat, jadi pergi pusing-pusing kan, dia sebenarnya menerapkan fahaman untuk kekuasaan, kepimpinan dan juga politik. Kebanyakan fahaman yang bertentangan dengan ahli sunnah, survival mereka untuk menyebarkan memang banyak bergantung kepada kuasa politik. Itu tak kata kuasa politik tu salah, tapi kebanyakan fahaman yang bertentangan dengan ahli sunnah banyak berlindung, cara pendekatan mereka berlindung di sebalik kuasa politik. Selalunya begitu. Berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah berpolitik juga. Ada sistem juga. Ada pentadbiran juga. Mentadbir juga. Tetapi mereka tidak bergantung atau mempergunakan pentadbiran, politik dan kuasa sebagai cara untuk menyebarkan agama Islam. Agama Islam disebarkan sama ada politik itu memihak kepada agama Islam ataupun politik kuasa pada ketika sesuatu keadaan itu tidak memihak kepada kepentingan Islam, dakwah keislaman, pengajaran tetap terus berjalan di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Tak kisah daripada timur ke barat, utara ke selatan. Baik, seterusnya. Inilah yang kita sebut sebagai doktrin. Biasa. Sebab apa kita kena tahu sikit doktrin? Sebab besok kalau kita termasuk dalam kumpulan itulah, katalah ada seorang kenalkan kita dengan A ke, ada seorang kenalkan kita dengan satu orang ke apa ke, kita tengok semuanya cerita tentang kepimpinan semata-mata. Semuanya menceritakan tentang sepatutnya Saidina Ali, dalam hati kita, aku pun sayang Saidina Ali. Tapi tak adalah sampai kepada sepatutnya hanya Saidina Ali yang jadi khalifah, orang lain perampas. Tak adalah sampai begitu. Aku pun yang namanya sayang ahli keluarga Nabi. Tapi tak adalah sampai nak perlu kepada mencela-cela pula ahli keluarga Nabi, pakcik-pakcik Nabi, isteri Nabi. Kalau mencela isteri Nabi ni, mengkritik ataupun merendah-rendahkan, mengejek, oh ini ada doktrin ni. Kalau dia kata kepimpinan mesti pada keluarga Nabi saja, itulah pesan Nabi. Oh, ini ada doktrin. Ada doktrin ni, doktrin berkaitan dengan fahaman ni kalau macam ni. Sedangkan khalifah Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Uthman, walaupun bukan semuanya daripada zuriat keturunan Nabi, tapi semuanya ada kaitan dengan Nabi. Dan kita berselawat pun ke atas sahabatnya dan ahli keluarganya. Wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi. Jadi, ini ada. Jadi kerana kita tahu doktrin utama Syiah tu, menjadikan kalau kita dengar ceramah ke, kita dengar taklimat ke, tazkirah ke, kita boleh berhati-hati untuk menjaga diri kita. Yang kita lihat kita ni taklah berapa mahir dan pandai, tapi kita nak jaga diri kita daripada terjerumus kepada benda-benda yang salah. Jadi doktrin utama Syiah apa? Kata penulis, doktrin utama Syiah terletak pada konsep imamah. Pusing-pusing-pusing, dia nak kepimpinan dia, kata dia mesti mengikut apa yang Nabi cakap. Kata dia. Hampir semua ajaran Syiah, baik yang usul, yang berkaitan akidah, ataupun yang furu' ataupun cabang-cabang berkaitan dengan hukum hakam syariah, selalu ada kaitan dengan imamah. Imamah tu maknanya kepimpinan yang patutnya zuriat keturunan Nabi saja. Jadi senang cerita, tak ada apa yang lebih penting daripada imamah. Imamah maknanya semuanya dia akan kaitkan kepentingan dengan kepimpinan. Semuanya kepimpinan. Kepimpinan yang dia maksudkan ialah mesti ikut zuriat keturunan Nabi sahaja. Tapi sebenarnya yang dia sebut Imam 12, yang dia sebut nama Imam Ja'far As-Sadiq, itu semua Muhammad Al-Baqir apa semua tu, mereka tu semua orang Syiah ke? Tak. Sebenarnya nama-nama zuriat keturunan Nabi daripada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, lepas tu Ali Zainal Abidin sampai ke bawah, zuriat keturunan Nabi tu semua ahli sunnah.
nama mereka dipergunakan. Jangan kita ingat, oh Syiah ni sebenarnya dia punya ketua dia adalah Sayyidina Ali. Ada orang cakap gitu. Dia salah faham. Diingatkan Syiah tu adalah Sayyidina Ali. Bukan. Orang satu kelompok yang mempergunakan nama Sayyidina Ali dan keturunannya. Sayyidina Ali tu ahli sunnah. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain tu ahli sunnah. Zuriat keturunan mereka tu semua orang-orang soleh, orang-orang baik, keturunan Nabi. Yang salah ni Syiah. Syiah dengan Sayyidina Ali adalah dua benda yang berbeza. Macam ginilah, macam orang Nasrani mempergunakan nama Nabi Isa. Dia kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Nabi Isa pesan bahawa dia adalah anak Tuhan. Dia adalah wakil Tuhan di dunia. Orang Nasrani cakap begitu. Soalannya, adakah ketua kepada orang Nasrani itu Nabi Isa? Jawapannya bukan. Nabi Isa tu Muslim. Oh, jadi yang Nasrani itu bukan Nabi Isa ketuanya. Bukan. Nasrani itu agama Nasrani. Agama yang salah. Dia bukan dari Islam. Dia mempergunakan nama Nabi Isa untuk mendakwa. Kamilah yang sayang Nabi Isa. Kamilah yang cinta Nabi Isa. Orang Yahudi lah yang jahat. Yang nak membunuh dan mensalib Nabi Isa. Kamilah yang menjaga, membela Nabi Isa. Dia gunakan nama Nabi Isa dengan cara yang salah. Nabi Isa tak pernah yang mananya menyuruh orang menyembah Allah. Menyembah dia. Nabi Isa tak pernah menyuruh orang sembah dia. Orang Nasrani dia kata, Nabi Isa minta supaya kita sembah dia. Kerana dia juga adalah wakil Tuhan, anak Tuhan, bayangan Tuhan, serpihan Tuhan. Macam-macam lah macam tu. Jadi kita kena faham lah. Ada orang dia silap sangka. Dia kata, ini semua, ini kalau Sayyidina Ali ni sayang Sayyidina Ali, Husain ni semua Syiah ni. Jangan. Jangan. Saya dah beritahu tadi. Sayang kepada Sayyidina Ali ni milik ahli sunnah sebenarnya. Dan sebenarnya kita tidak memerlukan Syiah pun untuk menyayangi Sayyidina Ali. Kita tidak memerlukan Syiah pun untuk menyayangi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dalam ahli sunnah sudah jelas dan cukup untuk kita belajar menyayangi Sayyidina Ali mesti. Beliau ahli syurga. Menyayangi Sayyidina Hasan dan Husain mesti. Kerana dia cucu Nabi, dia adalah penyejuk hati Nabi. Raihanatayya, dia adalah dua wangianku. Dia adalah ketua pemuda ahli syurga. Rasulullah sangat sayang kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ni. Jadi kita pun sayang. Cuma tak payahlah kerana kita nak sayang dia, kita mengikuti ajaran Syiah. Tak perlu. Bukan tak perlu, malah jangan. Sebab Sayyidina Ali tidak ada kaitan dengan fahaman Syiah. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain tidak ada kaitan dengan fahaman Syiah. Cuma nama mereka dipergunakan. Kemudian, inilah yang membezakan asasnya. Rukun iman. Rukun iman yang ada dalam ahli sunnah wal jamaah. Rukun iman yang ada dalam ajaran Syiah. Ada beza sikit. Zahirnya nampak cantik, tapi nanti dalam kandungannya ada masalah. Kita di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis-hadis Nabi, rukun iman ada 6. Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Beriman kepada kitab-kitab Allah, para rasul, hari akhirat, dan juga qada dan qadar. Walau bagaimanapun ada beza sedikit dengan rukun iman yang dipegang oleh fahaman, kita sebut dengan nama fahaman Syiah. Yang pertama, rukun iman dia adalah bertauhid, mengesakan Allah. Yang kedua ialah nubuwah. Nubuwah maknanya kenabian. Yang ketiga ialah imamah. Imamah maknanya kepimpinan atau kepemimpinan. Yang keempat, al-adlu, iaitu keadilan. Yang kelima adalah al-ma'ad. Al-ma'ad maknanya hari kembali, hari akhirat. Zahirnya nampak macam okey saja. Tapi okey-okey yang 5 tu tak samalah.
dengan rukun iman yang disebutkan oleh Nabi. Kenapa dia tak beriman dengan 6 yang macam kita? Habis dia ada anggapan bahawa hadis-hadis yang kita ambil dari para sahabat ni dia tak nak ambil, dengan anggapan bahawa para sahabat semuanya khianat kepada Sayyidina Ali, maka tidak layak dan dikira sebagai hadis-hadis itu tidak boleh digunakan daripada musuh-musuh musuh-musuh mereka. Maka mereka buatlah banyak riwayat-riwayat hadis yang palsu untuk menjayakan misi, menyebarkan fahaman bahawa rukun iman bagi mereka itu ada 5 perkara. Jadi beza banyak ni. Beza banyak. Dan daripada sini nanti ada juga perbezaan dalam bab rukun Islam. Kita rukun Islam ada 5. 2 kalimah syahadah, mendirikan solat, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji bagi yang berkemampuan. Syiah ada juga rukun Islam dia. Yang pertama solat, yang kedua puasa, yang ketiga zakat, yang keempat haji, yang kelima ada berkaitan dengan kepemimpinan dan kekuasaan. Dalam bahasa Arab disebut wilayah. Wilayah maknanya kepemimpinan, kewalian. Tapi bukan wali Allah ibadah, bukan. Tapi penjagaan kepimpinan. Ada dalamnya nanti dia ajar wajib mentaati Imam Syiah yang 12. Imam Syiah yang 12 tu jangan kita ingat dia orang Syiah. Bukan. Yang 12 orang tu adalah keturunan Nabi. Orang soleh. Dipergunakan namanya. Dipergunakan namanya. Nanti cerita daripada 26 rukun iman dengan rukun Islam ni akan timbul beberapa isu dan perkara. Berkaitan dengan cara solat, berkaitan dengan nikah kahwin, nikah mut'ah yang kita pernah dengar, berkaitan dengan kepercayaan terhadap kesempurnaan Quran, yang mana itu semua insya-Allah kita akan go through nanti sikit demi sedikit, satu tajuk ke satu tajuk secara bertahap. Mudah-mudahan insya-Allah kita mendapat ilmu dan penjelasan. Memang perlu ambil masa sikit. Nanti bila dah sampai kita 2-3 kali saya punya penerangan, kita dah dapat gambaran, nanti masa tu kita dapat bezakan. Oh, rupanya Syiah dengan Ahli Sunnah bezanya dekat sini. Syiah dengan Wahabi, oh bezanya dekat sini pula. Memang menuntut ilmu ni memang ada kena sabar sikit insya-Allah. Tapi jangan bimbang. Allah akan berikan kita ilmu sedikit demi sedikit. Bukan untuk kita mencaci dan mencerca. Bukan untuk kita mencetuskan permusuhan dan pergaduhan. Na'udzubillah, kita tidak niat begitu. Tapi niat kita untuk memahami dan menjaga akidah kita supaya tidak tercampur ataupun terpengaruh dengan fahaman berikut. Wallahu a'lam bisawab. Jazakumullah, selamat bercuti, selamat menunaikan segala tanggungjawab dan tugasan-tugasan kita, dan saya kembalikan semula kepada pengacara. Ustaz, sebelum pengacara ambil, Ustaz satu je nak tanya Ustaz untuk beri bantuan. Bagaimana Ustaz kita nak berhujah dengan orang Syiah ni? Kita takutlah Ustaz, cara dia berhujah tu memang hebat. Jadi satu, kedua, jika dia berlaku dalam keluarga kita, menjadikan berpecah belah silaturahim. Jadi kita terpaksa diam dengan keadaan fahaman Syiah tu. Macam mana kita nak convince dia Ustaz? Sedangkan anak dia sendiri pun Ustaz, tapi tak dapat convince mak dia. Jadi macam mana cara ni Ustaz untuk kita mengukuhkan silaturahim, untuk kita berhujah dengan dia? Terima kasih Ustaz. Baik, yang pertama saya kalau jumpa, dulu ada ahli keluarga jauh saya yang terpengaruh, pakcik-pakcik saya selalu jugalah berhujah lah, berbicara, berbual tentang benda ni. Saya ambil pendekatan sebenarnya mereka tidak ada ilmu sangat dan kita pun tak perlu sangat buat pendekatan hujah. Selagi mana dia gini, hujah bermanfaat ketika mana orang sudah bersedia menerima kebenaran. Dan hujah menjadi tidak bermanfaat ketika mana seseorang itu sebenarnya hanya nak menegakkan dan mempertahankan kebatilan dia. Jadi selagi mana dia belum ada kesediaan menerima kebenaran, kita tak perlu berhujah. Bukan berhujah tak bagus. Orang itu belum sesuai untuk dihujah. Orang itu lebih sesuai kita menyantuni
menyantuni dengan baik, dan kemudian kita alihkan perhatian dia untuk dia bersama dengan kita dalam pengajian ilmu dan kefahaman. Termasuk kalau ada ahli keluarga dan sebagainya, kerana bukan sebab tak bagus berhujah, bukan. Bagus, sampai masa kalau kadang-kadang berdebat itu adalah pilihan terbaik. Tapi untuk peringkat kita, kita lebih mengajak dan menjaga hubungan silaturahim tu lebih bagus. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, kita tutup kuliah kita insya-Allah. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elian Aminin bin Muhammad Saleh yang telah pun menyempurnakan kuliah subuh kita pada pagi ini dengan membimbing bacaan Yasin, doa, seterusnya kisah dari Al-Quran. Jadi mudah-mudahan Allah perkenankan segala doa kita, asbab berkat kita membaca kalamullah kepada yang diuji, diberi sifat yang sempurna, dimudahkan segala urusan. Syukran jazilan juga atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapatlah gambaran tentang beza antara Syiah, Ahli Sunnah wal Jamaah dan Wahabi. Jadi perbandingan yang telah dihuraikan oleh Ustaz dengan terperinci tadi supaya dapat mengukuhkan dan kita dapat menjaga akidah kita supaya tidak terpesong, iaitu akidah kita, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sama-sama kita berdoakan kita dan seluruh keluarga kita terhindar daripada terjebak dengan Syiah ataupun Wahabi, insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman. Terima kasih kepada para jemaah yang telah pun memilih untuk berada di Google Meet Gema Nur Iman pada pagi ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk terus menikmati, mensyukuri segala nikmat dan Allah berikan kita lindungan dan rahmat dan sentiasa di jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Taala. Allah lancarkan segala urusan kita di mana pun kita berada pada pagi ini. Dan tidak lupa juga sanah hilwah kepada para jemaah yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Mudah-mudahan beroleh keberkatan usia, sentiasa rahmat, lindungan dan redha Allah Subhanahu Taala. Amin, amin. Allahumma amin. Dan kuliah kita seterusnya iaitu pada pukul 8.15 pagi, sebentar saja lagi kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Rusdi bin Ramli Al-Jahari, penulis buku Biografi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teruskan bersama dengan kuliah yang kita sediakan untuk pagi ini, kuliah duha. Jadi bagi yang ada kelapangan waktu, kesempatan, bolehlah terus bersama dengan kuliah duha. Dan kepada yang ada urusan, mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita di manapun kita berada pada hari ini, insya-Allah. Dan sebagai penutup tirai, sekali lagi dipersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elian Aminin untuk menutup kuliah kita dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-As. Jadi saya sudahi dulu dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih Ustaz.